Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin Sultan Danil Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 22 Mac 2021. Jabatan Perdana Menteri maklumkan mengenai perkara-perkara berikut: penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing daripada Malaysia, termasuk perjalanan transit melalui pos-pos kawalan darat dan laut dengan melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari, iaitu dari 7 April sehingga 22 April 2021, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa Malaysia yang berkenaan, dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators berdaftar di Malaysia dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di pekarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 22 April 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 22 April 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, boleh menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja. Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Usaha Sama Brunei Shell BSJV, kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Surya Energy Lab dan Loji Tenaga Solar Brunei Shell Petroleum BSP di daerah Blight. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia di helipad Ibu Pejabat BSP dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku Ahli Lembaga Pengarah BSP. Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsa Tejo bin Sokiau, Pemangku Menteri Tenaga. Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga. Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Blight, dan Yap Kong Fah, Timbalan Pengarah Urusan dan Pengarah Teknikal BSP. Sejurus keberangkatan Dulian Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke kawasan S20 Jalan Tengah Seria bagi majlis perasmian Surya Energy Lab. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal yang juga Ahli Lembaga Pengarah BSP dan Pengarah Urusan BSP, dan Pengerusi Shell Brunei Agnita Yonsgard Lewis. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dalam sebuah halu-aluan, Pengarah Urusan BSP dan Pengerusi Shell Brunei menyembahkan
Surya Energy Lab dan Logi Tenaga Solar BSP merupakan pelaburan yang membanggakan dan menggalakkan dalam meningkatkan kepakaran rakyat Brunei dalam bidang-bidang tenaga yang diperbaharui peralihan tenaga. With its 5 new interactive exhibitions, which we'll soon have a tour of, and its all Brunei team of proactive educators, the Surya Energy Lab will shape Brunei Darussalam's future scientists, engineers, and even pilots. Using science, technology, engineering, mathematics, or STEM, the Surya Energy Lab captures the imaginations and fuels inspirations of visitors to be part of Brunei Darussalam's future energy journey. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Surya Energy Lab. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I officially open the Surya Energy Lab. Surya Energy Lab yang sebelum ini dikenali sebagai Pusat Penemuan Minyak dan Gas merupakan pusat sains unggul yang direka untuk membentuk remaja masa kini agar menjadi pemimpin di masa hadapan. Surya Energy Lab melalui Shell and Explorer yang merupakan program pendidikan STM bersama dengan pameran-pameran baharu dihasrat untuk menarik minat pelajar dan belia mengenai tenaga yang diperbaharui, alam sekitar dan inovasi. Hey Iman, speaking of technology, tell me more about this exhibition. This okay. So this is directional drilling. Pameran baharu Surya Energy Lab termasuk pameran interaktif mengenai teknologi pengerudian pintar Aqualab. Surya Energy Lab mencerminkan industri tenaga masa kini dari sektor minyak dan gas dan tenaga yang diperbaharui. Di sini. Sikit haram pakai kalau pakai iklan. Ya, yang boleh tekan-tekan di sini. Ya. Bisa dia punya anak lagi sikit dia punya kawan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan berangkat merasmikan Logi Tenaga Solar BSP di kawasan G11 Jalan Tengah Seria. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal yang juga ahli lembaga pengarah BSP. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I officially open the Brunei Shell Petroleum Solar PV plant. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani pelak perasmian sebagai mercu tanda terkini BSP Logi Tenaga Solar Photovoltaik BSP 3.3 MW. Logi Tenaga Solar BSP yang mengambil masa kira-kira 7 bulan untuk disiapkan menggunakan hampir 7,000 panel solar terkini. Jumlah tenaga suria yang dihasilkan sebanding dengan penggunaan tenaga bagi 600 isi rumah setahun dan akan mengimbangi sebahagian dari tenaga yang digunakan oleh Ibu Pejabat BSP. Tenaga yang dihasilkan akan menyumbang kepada sasaran negara untuk menghasilkan 100 megawatt tenaga yang diperbaharui menjelang tahun 2025.
Dari jumlah warga kerja BSP, sebahagian besar terdiri daripada anak tempatan. Projek Loji Tenaga Solar BSP juga digunakan sebagai batu loncatan untuk mengembangkan kemahiran dan kebolehan warga kerja tempatan dalam tenaga yang diperbaharui. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ini mencerminkan sokongan Duli Yang Teramat Mulia ke arah merealisasikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Penglihatan anak bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Isnin 12 April 2021 bersamaan 29 Syakban 1442. Hakim-hakim syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah iaitu melihat anak bulan Ramadan tersebut di tempat-tempat berikut. Menara DST Bangunan Ibu Pejabat DST, Lebuh Raya Tunku, Bukit Agok Jerudong, Tanjung Batu Kampung Sabun, Bukit Ambok Daerah Tutong dan Bukit Lumut Daerah Belait. Pengumuman 1 Ramadan bagi tahun 1442 Hijrah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperolehi. Orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Dengan cabaran bekalan ayam domestik ketika ini, Ya Nur Trading Company komited meningkatkan keselamatan makanan dan pembangunan negara yang mampan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 yang bertujuan untuk memenuhi keperluan dan permintaan negara. Syarikat berkenaan telah mencapai satu lagi mercu tanda dalam merealisasikan projek pelaburan bernilai RM7 juta dengan membina reban ayam tertutup. Majlis perasmiannya diadakan kemarin di Kampung Masin. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Raja Nesh Kumar, Pesuruhjaya Tinggi India di negara Brunei Darussalam. Kemudahan tersebut letak di atas tanah berkeluasan 15 ekar. Ladang ayam yang menggunakan teknologi Jerman itu dilengkapi dengan teknologi kawalan persekitaran automatik bagi menghasilkan daging ayam yang berkualiti, bersih dan bebas daripada penyakit. Setakat ini, ladang tersebut telah menghasilkan 864 tan metrik daging ayam setahun dan akan menyumbang bagi peningkatan kira-kira 3.3% pengeluaran ayam pendaging di negara ini. Program keusahawanan runcit memberi peluang kepada anak tempatan untuk mendapat pengalaman dalam mengendalikan kedai. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, program tersebut memberi pendedahan kepada trend pasaran dan membolehkan anak-anak muda bangkit dalam merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dan bersedia menghadapi cabaran untuk berjaya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menyatakan perkara tersebut semasa ditemui pada pelancaran program keusahawanan runcit The Junction yang dilancarkan oleh Ghanim International Corporation Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat di bawah Darussalam Asset Sdn Bhd. Majlis pembukaan rasmi 3 kedai serbaneka The Junction berlangsung di The Corner, Tunku Estate Amada, BIBD Connect Lambak dan Dewan Kemasyarakatan Mentiri. Of these few years, so we also see the potential of letting the locals to take over the stores over time. So then we started work on developing a branding, and so eventually we arrived at the junction. So now we come up with a sort of franchisee arrangement. So we want to open this for the local Bruneians who are keen to come into business, come to the retail industry, and so on. So this hopefully will develop entrepreneurship in them. So this is a start, and of course we will need to give them quite a lot of support. So today we just launched 3 stores, but our aim obviously is to do more, and so there are a number of other places that we already identified. Hopefully we will materialize them soon.
So we will continue this journey. So hopefully the entrepreneurs, after they are successful in running convenience store, they will gain a lot of experience. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pengerusi Ghanim International Corporation, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Keusahawanan runcit The Junction merupakan platform bagi mempromosi perusahaan mikro kecil dan sederhana MSME termasuk produk satu kampung satu produk. The Junction merupakan salah sebuah franchise kedai serbaneka sehenti dan merupakan perkembangan kios The Junction milik Ghanim International Corporation yang telah beroperasi sejak tahun 2018 termasuk di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Kesihatan dan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Kementerian Kesihatan ingin maklumkan orang ramai mengenai situasi vaksin Oxford AstraZeneca yang digunakan di kesemua pusat-pusat vaksinasi bagi program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 yang bermula pada 3 April 2021. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 telah memantau laporan di beberapa buah negara luar mengenai kes-kes pembekuan darah yang berlaku berkaitan dengan jumlah platelet yang rendah terjadi kepada individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca. Beberapa negara telah melaporkan kes yang jarang berlaku yang melibatkan individu yang berusia muda. Setakat ini di United Kingdom, kes kesan adverse ini telah dilaporkan dalam lebih kurang 30 kes daripada 27 juta dos yang telah diberikan. Kejadian ini juga boleh berlaku secara semula jadi. Walau bagaimanapun pada masa ini, beberapa pihak berkuasa antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA telah menyatakan bahawa vaksin tersebut adalah selamat dan manfaat vaksin AstraZeneca melebihi risiko. Setakat kemarin dianggarkan sebanyak 2,323 individu di negara Brunei Darussalam telah menerima dos pertama vaksin AstraZeneca. Alhamdulillah, pemantauan aktif tidak ada mengenal pasti kejadian yang menunjukkan pembekuan darah bagi mereka yang telah menerima vaksin di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan sangat mengutamakan keselamatan program vaksinasi. Oleh itu, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 akan melakukan kajian atau review lebih lanjut terhadap data yang ada untuk memastikan keselamatan vaksin AstraZeneca. Sementara kajian atau review ini dijalankan, Kementerian Kesihatan akan memberhentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi yang dijalankan. Ini adalah sebahagian daripada langkah berjaga-jaga sehingga Jawatan Kuasa Teknikal menjalankan kajian atau review tersebut dan dapat membuat keputusan berdasarkan bukti mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Buat sementara ini, program vaksinasi akan terus menggunakan vaksin Sinopharm. Orang ramai yang telah diberikan suntikan vaksin AstraZeneca dinasihatkan untuk tidak merasa cemas atau risau. Pemantauan berterusan terhadap kejadian adverse berikutan imunisasi AEFI akan dijalankan. Individu yang telah menerima vaksin AstraZeneca dan kemudian mengalami sesak nafas, sakit dada, bengkak kaki, sakit perut yang berterusan, sakit kepala yang teruk atau berterusan atau penglihatan kabur setelah divaksinasi atau yang mengalami lebam kulit selain daripada tempat suntikan vaksin setelah beberapa hari harus mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Kementerian Kesihatan menjangkakan pemberhentian ini hanya buat sementara sahaja sambil menunggu kajian dan penelitian semula oleh Jawatan Kuasa Teknikal yang berdasarkan penemuan dari Agensi Pengawal Seliaan Antarabangsa. Kementerian Kesihatan juga menekankan langkah ini hanya sebagai langkah berjaga-jaga dan akan maklumkan orang ramai bagi sebarang perkembangan terkini mengenai isu ini. Bagi maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148. Sementara itu, tiada kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 1 kes sembuh dan 13 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 214, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 198.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 73 kes. 474 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 16,212 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.